Pada huruf lam tu jangan kita sukunkan dia. Sebab kat sini dia bukan hukum alif lam qamariyah, kan? Biasanya kita baca alif lam qamariyah lah kalau keadaan macam ni, ada alif lam ni depan. Okey lah. Jadi sambil-sambil itu saja nak tanya tuan-puan. Saya tahu ramai yang dah belajar benda ni, so nak tanya, apa nama bacaan kat sini tuan-puan? Bukan tambah nun ke Ustaz? Tidak. Tak perlu tambah nun. Kat sini tak ada nun ya. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang komen. Jadi begini tuan-puan. Sebentar saya bawa kepada nota dulu, nota kosong. Kalau kita tulis balik tadi, perkataan tadi dia begini. Tuan-puan kena dengar sampai habis ni. Kalau tuan-puan keluar, rugi ni nanti. Okey. Sa, kemudian hamzah wasal, ada lam, hamzah wasal, kemudian ada sin mati, ada mim baris hadapan. Okey. Baik. Jadi dari sudut bacaan ataupun cara nak bunyikan dia, ialah kita akan baca dengan salismu. Salismu. Lismu. Okey, salismu. Ya, saya tulis elok sikit lah Salismu. Salismu. Saya ambil yang bahagian yang penting je lah Salismu. Salismu. Ini cara bacaan dia. Selepas ni saya nak terang kenapa dinamakan bacaan macam tuan-puan sebut tadi kan. Baik. Kat sini ada beberapa pandangan yang kita kena perhatikan tuan-tuan puan. Yang pertama seperti yang kita pelajari, yang tertulis dalam kitab-kitab, dalam buku-buku tajwid kan, dan macam mana yang tuan-puan belajar dalam seminar, siapa yang pernah ikut seminar saya sebelum ni kan. Yang mana kat sini memang ianya dinamakan bacaan naqal. Okay, N-A-Q-L. Dia kalau ejaan Arab dia naqal. Qaf ni mati, naqlu lah kan. Jadi naqal ni maksudnya pindah tuan-puan. Naqal ni maksudnya pindah. Jadi dia ada beberapa pandangan kat sini. Ada yang menyatakan di sini dinamakan bacaan naqal. Naqal ni maksud pindah kerana adanya unsur perpindahan harakat. Nanti saya akan cerita apa yang dimaksudkan perpindahan harakat ni. Kemudian nama yang kedua, ianya disebut hanya iltiqa' sakinain. Atas faktor iltiqa' sakinain. Boleh faham ni tuan-puan? Jadi tuan-puan nak pegang yang mana terpulang. Ini hanya lebih kepada istilah je. Dia punya situasi itu sama, kemudian cara baca pun sama. Boleh faham ni? Okey. Kenapa disebut dengan perpindahan pindah harakat? Okey, kenapa disebut dengan pindah naqal? Dan saya nak bagi tahu satu benda pada tuan-puan. Untuk bacaan naqal ni, pada kita mungkin pelik lah bacaan pindah ni. Orang panggil bacaan naqal ni, pada qiraat kita mungkin nampak ia macam pelik. Sebab kita tak biasa amalkan bacaan naqal ni. Tapi ada qiraat lain yang memang pada bacaannya terdapat bacaan naqal. Okey, so sekarang ni saya nak bagi contoh dulu. Macam mana bacaan naqal ni berlaku. Saya tak nak guna contoh ni. Saya nak guna contoh ayat yang lebih mudah untuk kita lihat, lebih mudah untuk kita faham. Okey, contoh dalam kalimah qad aflaha. Kenapa saya bagi contoh ni dulu? Ini adalah contoh bacaan naqal yang bukan berada pada qiraat kita.
Tuan-puan kena dengar betul-betul ni, jangan dengar sekat-sekat. Takut nanti salah faham. Baik. Kalau kita baca, qiraat kita ni baca, kita akan baca gini. Qad aflaha. Qad aflaha. Boleh faham tak? Kita akan baca dengan bunyi qad aflaha. Dal ni dengan sifat lantunannya lah. Boleh faham tak? Itu cara kita baca, cara yang biasa kita baca. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan bacaan naqal, bukan qiraat kita saya terlupa qiraat mana yang amal naqal ni. Okey. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha. Jadi bacaan naqal ni akan berlaku sekiranya sukun yang bertemu dengan hamzah. Huruf yang mati berjumpa dengan hamzah. Huruf mati jumpa dengan hamzah. Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi. Bacaan naqal akan berlaku sekiranya sukun berjumpa dengan hamzah. Tuan-puan follow je, dengar saya cerita. Sukun berjumpa dengan hamzah. Baik, naqal ni maksudnya apa tadi? Pindah kan? Naqal ni maksudnya pindah, iaitu pindah harakat, ataupun mudahnya pindah baris lah. Bahasa mudah kita nak faham, pindahkan baris. Jadi begini, bila sukun jumpa dengan hamzah, so apa yang berlaku? Apa yang naqal? Baris pada hamzah ini akan dipindahkan pada huruf sukun ni. Tanda baris atas pada hamzah ni akan dinaqalkan, dipindahkan pada sukun tu, pada huruf dal. Okey, boleh faham tak? Boleh faham Jadi sekarang saya tulis balik. Saya buat warna merah. Baik, sekarang ni saya pindahkan baris. Maknanya bila kita dah pindahkan baris hamzah ni kepada huruf yang sukun ni, so kita transfer lah dulu. Okey, baris atas ni kita bawa dia letak kat dal. Ni naqal. Tuan-puan boleh faham tak ni? Tapi ni bukan pada bacaan kita saya nak cerita konsep naqal ni berlaku macam mana dulu. Saya bagi contoh ni sebab mudah nak nampak berbanding tadi. Tadi tu sebab dia melibatkan hamzah wasal apa semua, takut tuan-puan pening. Okey, so dah nampak dah ni. Jadi sekarang ni hamzah ni tadi asal baris atas dah tak ada fungsi dah lah. Sebab apa? Dah berlaku naqal. Baris pada hamzah tu telah dipindahkan kepada dal yang mati ni tadi. Baris tu dipindahkan. Itu kata naqal. Naqal. Okey, boleh faham jadi akhir sekali ianya akan dibaca dengan qadaf. Qa, dal pada atas, qada, matikan fa. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha. Tuan-puan yang senang mendengar ni, saya ulang sekali lagi kita takkan baca qad aflaha ni. Saya bercerita ni untuk nampakkan pada tuan-puan bagaimana mereka yang mengamalkan dengan bacaan naqal. So naqal ni berlaku begini. Disebabkan pertemuan sukun dengan hamzah. Sukun dengan hamzah. Kalau kita selami lagi dalam qiraat, ada je sukun jumpa hamzah jadi bacaan saktah. Jadi bacaan saktah. Kan kalau kita kaji bab hamzah ni kan macam-macam dia boleh jadi. Hamzah ni menjadi penyebab banyak. Jadi tashil lah, jadi ibdal lah. Kan kalau tuan-puan perasan lah, kalau kita singkap balik kan bab-bab hamzah ni, semua kait-kait dengan hamzah. Jadi yang kita cerita sekarang ni adalah bab naqal. Okey, tuan-puan dah faham dah ni macam mana konsep naqal ni berlaku? Clear tak? Cuba respon sikit di ruangan komen tu. Okey, daripada bunyi qad aflaha. Ini yang kita baca lah. Yang kita baca. Jangan ubah pula.
kita akan baca qad aflahal mu'minun, sama aja. Kita akan baca sama. Qad aflaha. Qad aflaha. Matikan dal dengan hadirkan sifat-sifat dia, sifat lantunan dia, semualah. Syiddahnya, jaharnya. Qad aflahal mu'minun, bagi mereka yang baca dengan naqal, yang mana naqal ni apa tadi? Pindahkan baris hamzah kepada huruf sukun ni tadi. Okey. So bunyinya qad aflaha. Okey, dah clear dah? Baik. So kalau dah clear, baru kita patah balik ke atas. Patah balik. Yang ni saya bawahkan sikit. Yang ni dah lah. Ini just saya nak explain pada tuan-puan macam mana naqal ni berlaku. Okey, tuan-puan pun dah faham. Naqal ni maksudnya pindah baris. Jadi tadi saya sebut ada dua penamaan di sini. Setakat yang saya belajar lah. Okey, setakat yang saya pernah menuntut sebelum ni, bila kita jumpa dengan guru-guru, bila ditanya semula, memang ada sebahagian pendapat yang tidak menyatakan bahawa ini bacaan naqal. Ada yang kata ni bukan naqal, ini adalah iltiqa' sakinain. Okey, dengar baik-baik. Ada yang menyatakan kat sini bukan terdiri daripada bacaan naqal. Okey. Jadi sebab tu saya sebut tadi, ada penamaan ataupun ada yang disebut naqal, ada yang bersetuju dengan istilah naqal ni, dan ada yang lebih cenderung kepada iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Okey, saya akan explain kepada tuan-puan macam mana boleh jadi naqal, macam mana boleh jadi iltiqa' sakinain ni. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia tak ada apa-apa, dia bukan ada perbezaan yang terlalu jauh pun. Apa pun dia punya cara baca, cara sebut tu sebenarnya sama aja. Cuma konsep yang diguna pakai tu, kaedah yang diambil tu bagaimana. So saya cerita dulu bab naqal. Tadi tuan-puan dah faham kan naqal tu macam mana? So kenapa ianya berada dalam perbincangan naqal? Sebab jom kita bedah dulu. Mereka melihat begini. Asal perkataannya ialah sa kemudian mereka nyatakan begini, al ismu. Okay, tuan-puan dengar betul-betul kena dengar baik-baik ni. Saya rasa tuan-puan salah faham ni nanti. Okey. Boleh nampak ni? Sal. Okey, sekarang ni tuan-puan abaikan yang ni dulu. Ni tak ada apalah. Okay, kita cerita yang kat sini. Al ismu. Okey, kat sini untuk kalimah ni tuan-puan, bila kita nak ibtidak dia, nak mulakan dia, kita mesti baca dengan baris bawah. Faham tak? Al ismu. Okey, kita buang al ni. Kita akan mula kat sini dengan baris bawah. Kat sini kita tak mula dengan baris depan Hamzah wasal ni mungkin ada yang keliru kan. Kat sini dah masuk bab lain sikit, bab hamzah wasal. Hamzah wasal yang tidak mengikut kaedah. Inilah antara kalimahnya ismu. Ianya dieja dengan hamzah wasal, sin mati, kemudian mim baris depan. Kaedah nak memulakan baris pada hamzah wasal ni mesti dengan baris bawah. Dia tak ikut kaedah. Di sini tak ikut kaedah tengok huruf ketiga, tidak. Okey. Jelas ni tuan-tuan dan puan? Jadi point dia sekarang, untuk kalimah ni mesti dibaca dengan ismu. Okey, jelas. Ismu. 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 Okey, so kita dah dapat dah satu ketetapan bunyi di sini. Ismu. Alright. So, kenapa ianya disebut naqal? Sebab hamzah ni, hamzah wasal ni, okey, baris pada hamzah wasal ni, baris bawah ni dinaqalkan kepada huruf lam.
Naqal maksudnya pindah. Baris bawah ni, okey, dipindahkan kepada huruf lam ni. Saya ulang sekali lagi. Naqal kan tadi kita dapat dah satu bunyi kat sini, ismu. Okey. So baris pada i ni, baris pada hamzah wasal ni kan bunyi i. Baris bawah ni kita pindahkan dia, naqalkan dia pada sukun ni. Lam sukun ni. Jadi apa proses selanjutnya? Kita buang tanda sukun dan letakkan di sini. Lam ni baris bawah, kemudian baris bawah pada hamzah wasal ni dah tak ada. Maka bila digabungkan tulisan jadi macam yang kita tengok sekarang lah dalam Quran. Boleh faham ni? So baca dia bi sa lismu, bi salismu, bi salismu, bi salismu, bi salismu, bi salismu. Okey, setakat ni yang kat sini tuan-puan faham tak? Macam mana naqal tu berlaku di sini pada kalimah ni? Cuba respon sikit di komen tu. Biar faham lah tuan-puan kan. Kalau boleh biar faham lah. Siapa yang tengok tiba-tiba masuk tengok sekerat, maknanya tuan-puan kena tengok ulangan balik lah nanti. Kan tadi di awal tadi saya dah cerita dah, panjang lebar jugalah. Okay, macam mana naqal ni berlaku apa semua. Okey. Ada yang minta sekali lagi. Okey. Baik. Macam mana saya nak mula Asal bunyi dia tadi, kena mula balik lah ni cerita dia. Asalnya bi'sa. Kalau kita pecahkan macam ni lah, bi'sa, kemudian al-ismu. Ini jalan cerita kenapa disebut naqal ni. Okey, benda ni berat sikit tuan-puan Benda ni berat sikit. Jadi kita kena fokus. Bi'sa kemudian kat sini bunyinya al-ismu. Konon asalnya gitulah. Okey. Bi al. Okey, yang ni abaikan, tuan-puan abaikan. Saya padamlah kat sini. Bukan padam lah, saya jauhkan sikit. Nanti tuan-puan keliru. Okey. Sekarang ni kita nak fokus kat sini je. Fokus kat sini. Alright. Al-ismu. Asal dia al-ismu. So kita ambil balik konsep naqal tadi, pindah. Apa maksud pindah ni? Pindah ni maknanya pindahkan harakat sekiranya sukun bertemu dengan hamzah. Sukun bertemu dengan hamzah. Ni kan hamzah wasal kan? Cuma dia ni hamzah wasal lah. Jadi bila sukun jumpa dengan hamzah wasal ni, okey. So baris pada hamzah wasal ni kan baris bawah. Bila kita mulakan bacaan kat sini, ismu kan? Ismu. Macam saya kata tadi, kat sini kita bukan tengok huruf ketiga. Kat sini tak ada kaedah. Kat sini adalah perbincangan hamzah wasal yang tidak mengikut kaedah. Ni kita kena tahulah kalimah-kalimah dia kan. So ini antaranya. Ismu. Bunyi asalnya ialah ismu. Jadi yang i ni, baris bawah kan? Baris bawah ni kita naqalkan dia. Pindah. Baris hamzah wasal ni bukan milik dia lagi dah. Dia jadi milik huruf lam. So lam yang mati ni tak pakai dah. Lam yang mati ni tak pakai dah. Jadi kita buang sukun dia. Sebab apa? Sebab dah pindah kan? Dah digantikan, dah dipindahkan baris tu tadi. So sukun pada lam ni kita buang dan letak di baris bawah. Sebab dah pindahkan dia. Okey, yang ni ada lagi tak? Tak ada lah. Sebab yang ni kan dah pindah ke sini tadi. Lam tadi mati kan? Sepatutnya. Tapi sebabkan baris bawah ni dah dipindahkan ke sini, jadi baris pada hamzah wasal tu
pun akan dihilangkan lah, tak ada lah. Maknanya boleh faham? So sekarang ni bunyi dia macam mana? Kita akan baca dengan lismu. Okay, clear? Kena tengok ulangan balik lah dari awal tadi. Kena tengok balik yang saya terang kat bawah ni, macam mana konsep nakal ni berlaku. Kalau yang masuk tengah-tengah tu dengar cerita ni, memang mungkin sukar sikit lah nak faham. Kan? Boleh? Okay, bila dah pindahkan baris, so bunyinya lismu. Okay, tuan-puan fokus jadi kalau kita gabungkan bunyi dia, bi salismu, jadilah macam yang kita baca ni, yang kita tengok ni. Bi salismu, bi salismu, bi salismu, bi salismu. Jadi itulah cara baca dia. Boleh faham ni? Baru sikit nak faham. Tak apa, benda ni dari sudut penerangan mungkin take time sikit lah take time sikit nak faham. Benda ni agak berat sikit kan, sebab saya sebut tadi, naqal ni bukan benda yang kebiasaan ada dalam qiraat kita. Jadi mungkin susah nak faham konsep kaedah dia tu. Alright. Jadi sekarang ni apa yang kita cerita ni ialah tentang naqal, perpindahan baris tu. Okey, perpindahan baris ataupun perpindahan harakat. Hamzah wasal ni tadi kita pindahkan baris dia pada lam, pada lam. So sebab itu dinamakan naqal. Okey, baik. Tuan-puan dah faham kot nah? Boleh follow dia siapa yang bosan, dia ni lah, dia akan orang buat tak tahu je lah kan. Tapi yang minat, insya-Allah tuan-puan fokus dengar baik-baik dengar baik-baik. Untuk naqal ni saya dah cerita pada tuan-puan, dan tadi saya ada sebut ada sebahagian yang tidak bersetuju kat sini. Bacaan yang berlaku di sini disebabkan proses naqal ni tadi. Ada yang tak setuju. Okey, faham tak? Faham cerita apa kita sekarang ni? Ada yang tak setuju dengan kaedah naqal ni. Sebab apa? Kalau diikutkan, kaedah naqal ni akan berlaku jika dengar baik-baik, jika sukun bertemu dengan hamzah qat'i. Naqal ni akan jadi kalau sukun jumpa dengan hamzah qata'. Okey, huruf mati jumpa dengan hamzah qata'. Hamzah qata' ni maknanya hamzah yang macam ni lah. Faham tak? Syarat untuk jadi naqal begini. Sukun jumpa dengan hamzah qata'. Boleh faham? Bila jumpa hamzah qata'i macam kat bawah ni. Sukun jumpa hamzah qata'i. Contoh yang ni, yang saya buat tadi, yang saya cerita tadi, baru jadi untuk bacaan naqal. Tetapi sekarang yang atas ni ialah pertemuan sukun. Kan tadi kita cerita lam ni sukun kan asal dia. Okay, lam sukun jumpa dengan hamzah wasal. Kat sini dipanggil hamzah mendatang lah kan. Baris tu mendatang. Jadi dia dah terkeluar sikit daripada konsep naqal yang sebenar. Faham tak ni? Ni perbincangan kedua lah ni. Kenapa ada yang tak setuju dengan penamaan naqal ni? Sebab terkeluar daripada kaedah asas dia, iaitu sukun yang jumpa dengan hamzah qata'. Tapi sekarang ni kat sini sukun tadi, lam sukun kan, jumpa dengan hamzah wasal. Dia terkeluar dari kaedah sedikit.
Walhal memang dia tetap hamzah tu saya kata tadi. Itu hanya penamaan je tuan-puan. Jadi mereka yang tidak menerima untuk nakal ni, so mereka hanya sebut ini adalah iltiqa' sakinain. Itu je. Mereka hanya menganggap ini adalah iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain ni maksudnya apa? Tuan-tuan puan, pertemuan dua huruf sukun. Pertemuan dua huruf sukun. Okey, sekarang ni saya tulis balik. Ni hamzah wasal. Okey, ni hamzah wasal. Lepas tu dia jumpa dengan lam sukun. Dan seterusnya kalimah ismu. Okey. Ni lam sukun. Okey, ni lam sukun. Kemudian yang ni hamzah wasal, sin mati, mim mati. Mim baris hadapan. Jadi tuan-puan nampak tak kat mana iltiqa' sakinan kat sini? Boleh nampak kan? Kat sini. Lam mati jumpa sin mati. Lam mati jumpa sin mati. Dia kaedahnya sama macam kita belajar iltiqa' sakinan yang kita baca dengan ada nun baris bawah tu. Bila sukun jumpa sukun, lam sukun jumpa sin sukun. Sukun ni maksudnya mati lah. Lam mati jumpa sin mati tak boleh nak baca. Kan? Lam mati jumpa sin mati tak boleh nak baca. Maka sukun pertama iaitu pada lam ni digugurkan dan digantikan dengan baris bawah. So jadilah lismu. Nampak? Berbalik kepada bunyi yang sama. Lismu. Bi'salismu. Okey, dah jelas dah sekarang ni. Jadi inilah dia. Kita kata dua perbincangan yang kita boleh lihat kat sini, dia melibatkan perkataan yang sama, bunyi yang sama. Cuma saya cuba huraikan pada tuan-puan sekarang ni ialah kenapa adanya nama naqal, kenapa adanya nama iltiqa' sakinain. Apapun dia berbalik kepada kaedah ataupun bacaan yang sama. Kita tak boleh nak menafikan sebab istilah naqal ni pun memang orang kata apa, berlega dalam kitab-kitab tajwid, memang ada, tak ada masalah pun. Cuma kalau kita selidik lagi, kaji-kaji kitab lagi, ada yang nyatakan bahawa ia tak bertepatan dengan kaedah naqal ni tadi. So bila mereka tidak bersetuju dengan penamaan naqal ni, maka mereka menyatakan bahawa ianya adalah iltiqa' sakinain. Jadi kalau tuan-puan tanya saya, habis Ustaz cenderung yang mana? Saya dua-dua okey. Sebab saya faham dua-dua konsep tu berlaku bagaimana. Cuma kita kena ceritalah khilaf dia bagaimana, perbezaan tu di mana. Kan? Yang penting baca sama. Yang penting kita sebut tu bunyi tu betul. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Boleh faham? Kita baca ni bunyi sama, cuma kaedah penerangan tu dia akan datang kepada dua jalan. Jalan yang pertama, kita bercerita atas faktor kaedah naqal tu sendiri tadi. Okey, yang kedua kita bercerita dari sudut faktor iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Bab ni mungkin berat sikit lah. Ada lagi tak bacaan naqal dalam Quran? Tak ada, ada satu tempat ni je. Okey, bacaan dalam Quran kita ni satu tempat ni je lah yang diistilahkan dengan naqal. Kalau nak tanya kenapa dia jadi istilah naqal ni diadakan, sebab ianya macam apa,
berkaitlah dengan kaedah naqal yang berlaku pada qiraat yang baca dengan naqal ni. Gitu. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Bab ni kalau faham betul-betul, insya-Allah dia biasanya baca sama kaedah je makcik tak tahu ya. Kalau yang mengajar kena tahulah kaedah kan. Kalau yang mengajar kena faham kaedah lah. Kena faham kaedah. Kalau kita ni macam orang awam yang nak baca, kita hanya fokus pada pembacaan yang tepat je lah. Kalau tanya kenapa tu, baca apa tu? Naqal. Jawab je lah naqal kan. Macam mana boleh jadi naqal? Time tu kita senyap je lah dulu kan. Kalau kita tak boleh nak buka jalan cerita ni kan. Tak apa, asalkan kita baca betul. Tu je tuan-puan. Muka surat berapa ni? Ini muka surat 516. 516. Okey. Ayat 11 bawah sekali tu. Yang saya birukan tu.